Okey, baik. Okey, hari ini kita akan belajar pasal bab 1, penakkulan logik. Kita akan belajar pasal 1.1 pernyataan. Okey nah, dekat nota masing-masing kan? Okey, kita akan tengok. Okey, 1.1. Okey, menerangkan maksud pernyataan dan seterusnya menentukan nilai kebenaran bagi suatu pernyataan. Okey. Jadi sekarang ni macam mana kita nak tahu ayat tu ayat penyata ke tak? Okey. Kalau untuk bab ni dia tak ada kira-kira sangat. Kalau kira-kira pun boleh pakai kalkulator. Tapi persoalannya sekarang macam mana kamu nak tahu ayat tu dia suatu penyata ataupun tidak? Okey. Okey, kalau nak tahu ayat dia penyata, yang pertama, kita kena tahu. Kita akan baca ayat tu, last kali dia akan cakap sama ada, kita boleh fikir balik sama ada benda tu betul ke tidak. Ayat tu nanti. Contohnya kan, contohnya macam cikgu seorang perempuan. Benar ke tidak? Contohnya macam Benar. cikgu seorang perempuan. Benar ke palsu? Betul ya? Betul ya. Cikgu perempuan. Jadi bila kita baca ayat tu, kita akan tahu sama ada dia adalah benar ataupun palsu. Tidak. Dia tak boleh duduk. Dia tak boleh betul kot. Dia tak boleh kot-kot kat belakang. Okey nah? Okey, ciri yang kedua adalah satu pernyataan. Kalau kamu nampak soalan dalam bentuk arahan, ayat tu dalam bentuk arahan, soalan ataupun seruan, maksudnya itu bukannya pernyataan. Okey nah? Okey. Baik, contohnya. Okey. Contoh pertama. Okey, kereta itu berwarna merah. Okey, cuba tengok gambar. Okey, cuba tentukan. Adakah ayat ini, ayat pertama ini suatu ayat penyata? Pernyataan ke tidak? Kereta itu berwarna merah. Cuba tengok kereta tu. Betul ke merah? Benar ke? Betul. Benar kan? Okay, Ah. last sekali dekat ayat tu kita boleh tentukan. Betul kot. Betul. Kereta tu warna merah. Jadi kalau kita boleh bagi keputusan last sekali kan dekat ayat tu, itu adalah satu pernyataan. Nah. Okey, nombor 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. 2 tambah 2 sama dengan 4. Pernyataan ataupun bukan? Penyata. Penyata. Siapa nak masuk? Admit dah. Admit all. Okey, kenapa dia tak boleh masuk? Okey, boleh nak? Okey, yang lain boleh masuk ke? Siapa Muhammad? Okey. Okey, contoh seterusnya. Okey, contoh yang ketiga. Okey, sila duduk, jangan lari. Okey, itu penyata ke tidak? Penyata. Apa dia? Penyata ke tidak? Tidak. Bukan. Selamat malam, cikgu. Adalah bukan penyata. Apa dia? Selamat Apa malam. Dia? Selamat malam. Oh ya, selamat malam Haris. Okey, sekarang ni cikgu tengah terang. Okey, adakah ayat itu ayat penyata ataupun tidak? Okey nah. Okey. Kalau ayat penyata kan, macam soalan 1 dengan soalan 2 ni, ayat penyata bila kita baca ayat tu, kita boleh bagi tahu
sama ada ayat tu betul ke tidak. Benar ataupun palsu. Okey, contoh macam ayat pertama ni kan, kereta tu warna merah. Lepas tu kita tengok gambar. Warna merah kan? So benarlah kereta tu berwarna merah kan? Jadi ia adalah ayat penyataan lah. Okey, yang kedua 2 tambah 2 sama dengan 4. Memang betul 2 tambah 2 sama dengan 4 kan? So itu adalah ayat penyata. Okey, nombor 3, sila duduk jangan lari. Okey, itu bukan ayat penyataan. Sebab, okey, ciri-ciri ayat penyataan adalah tidak boleh ada kata seruan. Kalau ada kata seruan, itu bukan ayat penyataan lah. Okey, nah. Okey, seterusnya adalah nombor 4. Nombor 4 adalah apa khabar. Apa khabar? Okey, ayat penyata ke bukan? Penyataan ataupun bukan? Boleh tak kita akhiri ataupun jawab dia sebagai benar ataupun palsu? Bila cikgu tanya kat kamu, apa khabar? Kamu jawab apa? Baik. Khabar baik. Khabar Kamu kata baik. khabar baik cikgu. Ada tak last tu ada word benar ataupun palsu? Ada tak Aina? Tak ada ol. Tak, Ibu. Tak ada. Kalau tak ada itu bukan Ada. penyata. Ayat. Faham tak kat situ? Ya, bukan Sebenarnya logik ni senang tau, tapi Tak kamu faham, kena cikgu. tumpukan perhatian. Apa yang tak faham? Cuba cakap apa yang tak faham. Apa yang tak faham? Dari mula tak faham. Aris, siapa tak faham? Allahu Akbar. Cikgu ulang Sebab saya balik. baru masuk kan, cikgu, tu pasal. Thank you. Yelah. Cikgu ulang balik. Okey, yang lain tu yang blur-blur tapi segan nak abang tu. Cikgu ulang lagi sekali Okey, pernyataan. Hari ini kita masuk pernyataan. Okey, pernyataan dia akan terangkan maksud. Kita akan belajar pasal maksud pernyataan dan menentukan nilai kebenaran bagi suatu pernyataan. Okey, pernyataan ni kalau dalam matematik dia akan bagi dalam bentuk ayat lah. Selama ni kamu kira kan? Okey, tapi kali ini dia akan bagi dalam bentuk ayat. Okey, jadi ayat yang macam mana kamu akan jumpa pernyataan ni? Okey, kalau dalam satu pernyataan bila dia bagi ayat, okey, bila kamu baca, okey, kamu boleh menentukan benar ataupun palsu. Ayat ni betul ke tidak? Kalau kamu boleh tentukan, maknanya itu adalah suatu pernyataan. Okey nah? Dia tak boleh dua-dua lah. Dia tak boleh 50-50 kot cikgu. Tu tak boleh. Okey nah? Okey, seterusnya. Okey, ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua adalah okey, ayat tu tak boleh dalam bentuk arahan, soalan dan kata seruan. Maksudnya kat sini kalau kamu jumpa ayat, okey, yang bentuk arahan, soalan ataupun seruan itu bukannya pernyataan lah. Okey, inilah contoh yang cikgu bagi. Okey, contoh yang pertama, kereta itu warna merah. Kamu tengok gambar ni. Benar ataupun palsu kereta tu merah? Kereta ni warna merah kan? So, ia adalah pernyataan. Okey, nah. Pernyataan. Iya. Okey, nombor 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. 2 tambah dengan 2 sama dengan berapa? Benar ataupun satu? Benar ataupun palsu? Benar. Benar. Kalau kamu last kali boleh tentukan dia benar, maksudnya itu adalah pernyataan. Ayat tu ayat pernyataan. Nombor 3. Sila duduk, jangan lari.
Penyataan ataupun bukan? Bukan. Sebab arahan. Bukan. Sebab dia arahan. Pandai. Bukan pernyataan. Okey. Seterusnya nombor 4. Habak-habak. Bukan. Ini adalah bukan Bukan pernyataan. Sebab dia adalah apa dia? Soalan. Soalan. Pandai. Okey. So kita tengok latihan kamu. Latihan 1. Okey. Tentukan sama ada yang berikut ialah satu pernyataan. Ada orang nak masuk ke? Admit. Okey. Nombor 1. Sila bangun. Pernyataan ke tidak? Tidak. Tidak. Pandai. Okey, ini adalah bukan pernyataan. Tulis kat situ. Buka tak nota? Buka nota masing-masing. Kak model cikgu bagi kat Dewan tu. Muka surat 2. Latihan 1. Okey nak? Okey, nombor 2. 10 darab 5 sama dengan 50. Pernyataan. Pernyataan ataupun tidak? Pernyataan. Pernyataan ataupun tidak? Penyataan tu. Pandai. Pernyataan. Ini adalah pernyataan lah sebab ini bukan soalan, bukan arahan kan. Jadi ia adalah pernyataan. Kamu tulis lawa-lawa lah nah. Pernyataan. Soalan 3. 7 kuasa negatif 2 sama dengan 14. Pernyataan. Ya, pandai. Pernyataan. Okey, soalan 4. 2 tambah X. Okey, kurang daripada 20. Bukan. Kenapa bukan? Sebab dia soalan. Ya ke? Soalan ke? Soalan kot. Nombor 4. Soalan. Sebab dia kurang. Kenapa bukan? Penyataan. Kurang. Kurang ini simbol sayang. Kalau simbol, maksud dia simbol ini adalah kurang daripada. Tak ada masalah. Penyataan. Dia macam ada sini lah. Macam kamu selalu kenal, selalu jumpa. Ini apa maksud dia? Simbol ni. Sama dengan tapi. Macam mana? Tapi simbol ni maksud dia kurang daripada. Dia tak ada masalah. Itu simbol dia. Penyataan. Okey, jadi sekali 2x, 2 tambah x kurang daripada 20. Maksudnya pernyataan ataupun bukan? Penyataan. Penyataan. Apa? Kalau kamu confuse kan, kamu tengok. Ini arahan tak? Soalan ni. Soalan ni macam soalan tak? Dia ayat dalam soalan tak? Tak. Ada kata seru tak? Tak. Kalau tak ada 3 benda tu, jadi ia adalah pernyataan. Okey nak? Okey, cuba buat soalan 5, 6, 7, 8. Okey, cikgu bagi masa 2 minit. Cuba buat. Soalan 5, 6, 7, 8. Ramai ke datang? Alhamdulillah hari ni ramai datang. Cikgu tak harap. Siap cikgu. Siap. Pandai Aina kita. Yang lain. Gelak hang ada abang putus. Siapa mesej ni? Dia pun tak ada mic cikgu. Tak apa, dengar saja. Dengar tak saya? Tak dengar Fauzan. Fauzan on mic tak? Dok. Okey. Okey dah ada. Okey. Kalau tak faham ke tulis dalam chat ni nanti cikgu chat. Okey. Okay, alright.
Okey dah ha? Okey. Bukanlah apa, kalau purple. Okey. Okey, nombor 5. Siapa nak jawab? 8 Saya nak adalah nombor kuasa 2 sempurna. Penyataan apa ataupun tidak? Penyataan. Penyataan. Pandai. Penyataan. Penyataan. Betul penyataan. Pandai. Okey, nombor 6. Apa Bukan. khabar? Bukan penyataan. Bukan. Kenapa bukan? Sebab dia ada Soalan. tanda tu. Soalan. Sebab ada tanda tanya. Sebab dia soalan. Jadi ia bukan pernyataan. Okey, good. Okey, nombor 7. 29 adalah nombor perdana. Penyataan. Penyataan. Pernyataan. Okay, sebab dia tak ada soalan, tak ada kata seru, bukan arahan, jadi pernyataan. Okay, seterusnya 5 lebih daripada kosong. Penyataan. Penyataan. Ayat itu adalah Penyataan. Okay, okay, siapa tak faham? Soal cikgu tenggelam timbun. Dengar tak? Yang lain tenggelam timbun juga ke? Tak okey. Okey. Okey, Cok. Mungkin Farah punya internet kot. Hujan kot situ, no? Sorry, macam mana nak buat? Boleh ada sisi kot sini. Turn on English. Sudah, bukan cakap bahasa Inggeris tu. Malay. Tak ada Malay. Tak ada Malay lah yang. Nanti cikgu try. Turn on. Turn off sekejap. Okay, baik. Tadi penyataan kan. Kita dah tahu macam mana ayat tu penyata ataupun tidak. Okay, seterusnya. Okay, bila kita tahu ayat tu penyata ataupun tidak, kita kena buat keputusan. Dah tahu tak ayat penyata tu? Sama ada ayat tu penyata, penyataan ataupun tidak. Ya Allah, terbit belit. Kita kena tahu juga lepas tu sama ada ayat tu benar ataupun palsu. Lepas dah tahu ayat tu penyata, kena dah tahu pula ayat ni betul ke tidak. Betul ke ayat ni? Kan contohnya 2 campur 2. Betul ke sama dengan 4? Kalau betul kita kata benar. Macam itulah. Okey Okey, contoh. Tentukan sama ada pernyataan di bawah benar ataupun palsu. Betul ataupun tak je jawapan dia. Okey, contoh yang pertama. 2 tambah 2 sama dengan 4. Benar ataupun palsu? Benar. 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 Ini adalah benar. Okay, kalau siapa yang tak percaya tu tekan kalkulator. Mana kalkulator kamu? Campur 2 tambah 2. Dapat 2 tambah ya. Pasal kod. Zepa mat. Dapat 5. 2 campur 2 dapat 4 tak? 4. Kalau dapat 4 jadi dia benar. Okey Okey, nombor 2. Okey, 10 lebih daripada 3. Benar ataupun palsu? Benar. Benar. Okey tahu tak simbol ni? Tahu. Dia lebih simbol ni daripada, maksud dia lebih tau, lebih daripada. Okey Okey. Seterusnya 2 campur 2, 2 tambah 2 sama dengan 5. Benar, bukan. Wish, 2 tambah 2 sama dengan 5. Hang kira 2 campur 2 berapa? Jari saya hilang satu. Allahu Akbar kabira. Kata lagu tu. 2 campur 2 dapat apa? 2 campur 2,
Dapat 4 kan? Cikgu punya 4. Ah. Tapi kat sini sama dengan 5. Jadi Lima. benar ataupun palsu? Palsu. Satu. Palsu. Jadi kenyataan ini adalah palsu. Faham tak? Satu. Diikut jalan kira, diikut ni Dia salah ke? pernyataan tapi punya Dia maklumat dia tu palsu kan. Aku kena decide betul ke tidak? Betul ke tak? Benar palsu, benar palsu, benar palsu. Kalau cikgu masa cikgu belajar dulu kan true false, true false, true false. Tu je. Lupa. Oh gelak. Okay. Yang ni je kita belajar hari ni. Serius. Okay. Tengok contoh-contoh. Ni kalau masuk periksa kami boleh lulus tu. Awal tak masuk periksa semua soalan ni tau. Tu. Senang kau? Tak apa. Kita try dulu. Bawa sikit. Okay, latihan 2. Okay, tengok kat page 2. Okay. Tentukan sama ada setiap pernyataan berikut benar ataupun palsu. Okay, tengok soalan 1. 16.02. Tak nak cikgu nak padam Telegram. Sibuklah Telegram aku. Okay. Ambil kalkulator masing-masing. Dia kata kat sini nombor 1, 16/2 tolak 10/2 sama dengan 26. Kan? Betul ke tak? Benar ataupun palsu? Okey. Kalau kamu nak tahu macam mana nak tahu ni kan, had ni kan. 16/2 tolak 10/2 tu kan. Kamu tekan kalkulator, dapat tak 26? Jadi tekan kalkulator. 16/2 tolak berapa tadi? 10/2 kan? 10/2 sama dengan kita dapat 156. 26. Tadi dekat soalan 26. 26. Jadi benar ataupun palsu? Palsu. Palsu. Jadi kita taklah kat sini. Palsu. Gitu. Senang susah? Senang. Senang lah tambah tolak. Apa kalau apa? Jangan risau. Tambah tolak pakai kalkulator je. Okey nak? Okey, seterusnya. Okey, 4/2 darab 6 lebih daripada kosong. Tak tahu ni. Cuba kira kalkulator. 4/2 darab 6 dapat apa? Betul tu lebih pada kosong. Kita tak tahu, mungkin palsu. Dapat apa? Saya dah putus kan. Tolak 2 darab 6 kan? Tekan kalkulator. Dapat 12. berapa ni? Asal dapat negatif 8. Negatif 8. Okey. Jadi kita tulis kat sini Sat. Negatif 8. Okey. Cuba baca ayat dia. Negatif 8 lebih daripada kosong. Betul ke salah? Salah. Salah. Kalau kamu confuse kan? Kalau kamu buat graf kan? Betul tak? Pasal X sini kan? Sini kosong kan? Belah kiri ni apa dia? Negatif kan? Negatif 1, negatif 2, negatif 3 sampai negatif 8. Jadi negatif 8 ni dia sebenarnya lebih kecil daripada kosong. Ini simbol lebih besar. Jadi dia salah lah. Jadi dia palsu. Okay, faham tak? Boleh? Boleh. Okey. Nombor 3. Okay, Cikgu Padam. Jumlah sudut perdalaman bagi sebuah segitiga ialah 180. Benar ataupun palsu? Benar ataupun palsu? Jam. Sudah. Jam. Cuba Google. Ni cikgu Google siap-siap. Sudut perdalaman segitiga. Bila kita tambah segitiga. Okay, tengok bila kita tambah satu segitiga macam ni kan. Bila kita tambah semua sudut, sudut A, sudut B, sudut C, dia akan dapat 180.
Bila dia cakap sudut pedalaman, maksudnya sudut yang dalam segitiga tu lah. Okey nah? Okey, bila kita tambah semua sisi, dia dapat 180. Faham tak? Jadi, okey, balik kepada ayat. Okey, jumlah sudut pedalaman bagi sebuah segitiga ialah 180. Benar ataupun palsu? Benar. Benar. Okey. Boleh? Boleh tak ni? Boleh, boleh. Boleh. Okey, seterusnya. 2/3 tambah 1/2 dapat 3/5. Cuba tambah. 2/3 tambah 1/2 dapat 3/5. Empat. Dapat tak? Ada tak kalkulator Lebih sebenarnya? Ya Allah Akbar. Apa dia? 2/3 tambah apa lagi? 1/2. 2 sama dengan 1/6. tekan shift, tekan pecahan. Sama lah pula. Tekan shift, tekan pecahan. Cikgu dapat 7/6 dekat kalkulator. Dalam soalan berapa? 35. Jadi Palsu. benar ke palsu? Ya, palsu. Sebab kita dapat apa? Dapat tadi berapa? 7/6. 3/5 tak sama. Jadi palsu lah. Okey nah? Okey, seterusnya. 15 adalah faktor bagi 45. Benar ataupun palsu? Apa maksud faktor? Ingat tak ni? Tak. Tadi. Benar. Daripada. Daripada apa yang daripada? Daripada. Bukan. Boleh. Ini 45 boleh tak bahagikan dengan 15? 45 boleh tak bahagikan dengan 15? Cuba kira kalkulator. 45 bahagi 15 dapat apa? 3. Jadi benar ataupun palsu? Benar. Benar. Sebab Ya. 45 boleh dibahagikan dengan 15. Okey nah? Okay, boleh Kalau tak boleh ni? kira tu benar tu. Betul. Kalau Kalau dapat point you. kira tak dapat perpuluhan tu betul ya. Jadi benar. Macam ni 45 bahagi 15 dapat 3 kan? Jadi benar. Okey nah? Okey, seterusnya nombor 6. Hampa pernah belajar set ke? Pun yang tanya set tu apa dia je. Pernah tu kan. Ah, Rasa Pernah belajar pernah. set ke? Pernah No. Tak tahu. Tingkatan 3 dulu. Ada Lupa. pernah. Ada. Pernah tapi lupa dah. Okey, apa maksud ni? Maksud dia kat sini 4 adalah elemen 2, 3, 4, 8. Apa maksud elemen? Saya tak tahu. Bukan elemen tayar bukan- kereta tahu. Bukan A, E, I, O, U tu. Bukan. Maksud dia elemen ni, okey, maksud soalan ni 4 ni ada dalam senarai dia. Macam 4 ni ni terdiri dalam 2, 3, 4, 8 yang senarai ni. dia boleh kali kan. Tak. Bukan Aina. Saya silap lah. Okey. Maksud soalan ni, 4 elemen 2, 3, 4, 8. Maksudnya 4 terdiri dalam set ni. Cuba kamu tengok. Yang set cikgu bulat ni ada tak nombor 4? Ada. 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 Jadi benar ataupun tidak? Benar. Benar. Boleh? Boleh. Nombor 7. 30 adalah nombor perdana. Ya. Nombor perdana. Ingat tak nombor perdana? Tak ingat tu.
Okey, nombor perdana adalah nombor yang boleh dibahagikan dengan nombor Diri satu sendiri. dan diri sendiri. Betul. Oh. Ha. Jadi nombor 30 ni 30. kan? Selain diri dia dengan diri sendiri, dia boleh bahagi dengan nombor berapa? Nombor apa? 30 kan? 30. Benar cikgu, benar. 10. 30 bagi 2 boleh tak? Boleh. Boleh? Jadi dia nombor perdana ke tidak? Tidak. Ya. Benar. Tak, dia tak benar. Dia bukan nombor perdana sebab 30 boleh bagi bahagikan nombor dengan lain. 2. Dia boleh bagi dengan nombor lain. Nombor perdana dia boleh bahagi nombor 1 dengan diri dia sendiri sahaja. Dah pening dah. Jangan pening Kalau- lagi. Kalau macam 9 tak boleh. Pening. Jangan pening lagi. Faham. Okay, back to 30 ni kan. Okay, 30 bagi 2 dapat 15 kan. So dia tak tepatilah nombor perdana. Jadi 30 bukan nombor perdana, jadi ia adalah palsu. Okay nah? Boleh? Boleh. Dia benda yang negatif kan, negatif cons lah, kekurangan. Kalau nak jawab soalan logik ni, kamu kena tahu semua benda. Semua benda boleh tahu. Kalau macam persamaan macam ni senang lah kan, kita pakai calculator kan. Tapi kalau yang jenis ayat-ayat macam ni, kamu kena tahu. Itu je lah dia punya kekurangan dia. Okay nah? Tapi semua ni kamu pernah belajar je, jangan risaulah. Okay nah? Jangan patah semangat, relax. Okay, last nombor 8. Last lah ni. Okay. Isi padu sebuah sfera adalah 4/3 pi j kuasa 3. Okay, benar ataupun palsu? Ni lagi tadi. Kalau tak tahu kita Google. Isi padu sfera. Formula kan? Allah Akbar, apa aku tulis ni? Formula isi padu. Ada tak? Buka image ni. Nampak pula internet aku. Mana formula dia? Tak ada ke? Okay, kalau kamu tak tahu, kamu boleh Google. Google je. Okay. Okay, tu kat sini. Formula dia. Okay. Dia kata sfera kan? Apa? Isi padu sebuah sfera. Mana sfera isi padu itu luas. Ini isi padu. Isi padu sfera adalah 4/3 pi r kuasa 3. R tu J lah. Jadi tadi nombor 8 benar ataupun palsu? Benar ataupun palsu? Jadi dia adalah benar. Benar. Kamu janganlah risau sebenarnya. Rumus isi Benar, padu. benar. Kat sini boleh cikgu saya Google. Semua ada dekat dalam soalan. Waktu exam nanti Google cikgu. Memanglah tak boleh Google. Sekarang kan tengah belajar. Raya. Lagi satu kan. Formula dia, rumus dia kan. Ada dalam soalan tau. Diberi. Akan diberi. Kamu jangan risau. Dia cuma masalahnya kamu tahu ke tak tahu benda tu dia bagi. Itu je. Tapi sebenarnya dia memang dia bagi. Kan Okay, nah? tak risau. Ya?
Kata apa? Tentang aku tak dengar pun ni lah. Okay, setakat tu ada masalah tak? Boleh tak? Clear. Boleh. Clear. Clear. Oh, cikgu rasa sampai situ je lah. Nanti siang pula. Nanti latihan 3, latihan 4, kita sambung next class Alright. Clear? Ada Clear. masalah? Boleh. Clear. Okay, clear. Stop, cikgu stop presenting. Stop recording. Okay, stop recording. Okay.